Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami untuk mewawancarakan cikgu untuk dapatkan mengenai persoalan sistem pemimpin di sekolah sini. Boleh tak kami dapatkan tuan-puan ceritakan mengenai latar belakang sekolah di sini? Sekolah Menengah Kuala Seri Medan Ya. ditubuhkan pada tahun 1965 yang menompang di sekolah jenis Badan Cina di Kanana. Lepas tu pada tahun 1971 barulah pindah ke sini dan 1973 bangunan ini diresmikan, yang bermula dengan 2 blok bangunan saja, A dan B. Lepas tu barulah bertambah ke C sampai sekarang ni ada lebih kurang sampai ke blok I. Bermula dengan 2 bangunan, sekarang dah sampai ke blok I. Bermula dengan hanya untuk sastra saja, tingkatan 1, 2 dan 3. Masa itu SRP, dan kemudian ditambah dengan aliran sains bila dah ramai, dan pada tak salah saya pada tahun 10 tahun kemudian ni baru ada aliran MPV. MPV itu mata pelajaran teknik profesional, yang itulah yang duduk di blok saya kata I tadi. Bermula dengan hanya lebih kurang 2 blok sampai sekarang ni dah jadi 12 blok. Lepas tu bermula dengan pelajar yang hanya 2 kelas saja, sampailah sekarang lebih kurang ada 1,300 pelajar. Yang mengena tingkatan 1 hingga 5 semuanya mengandungi atau mempunyai 8 kelas, iaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Dan tingkatan 6 bawah 2, tingkatan 6 atas 2. Stafnya lebih kurang, cikgunya 100. Sekarang ni ada sekarang ni lah di sekolah 108. Dengan pembantu makmal dan juga pejabat tu 15 orang. Dan kemudian ni sekarang macam pekerja am dah tak ada, ditukar dengan pekerja swasta kan, pembersihan swasta, jaga semua swasta. Kalau dulu tu semua kerajaan lah, kan swasta. Itulah sedikit sebanyak latar belakang sekolah ni. Diresmikan pada 73 oleh Tan Sri Awang. Nanti balik cuba tengok dia boleh tak? Di bawah tu ada satu replika tu, lupa lah namanya. Depan dulu, ingat tak? Depan tangga tu ada satu batu surat tu. Dia tengok ambil gambar tu. Resmi. Saya lupa lah apa ni. Awang kata okey. Itulah. Boleh tak cikgu ceritakan latar belakang cikgu? Saya ni, nama saya Mak Sunari bin Taiman. Saya orang tempatan, saya lahir di Kampung Parit Simis. Bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Sri Pasir. Lepas tu sekolah sinilah, sekolah menengah di sini, tingkatan 1, 2 dan 3. Lepas tu tingkatan 4 pergi ke Sekolah Menengah Datuk Bentara Luar, tapi hanya sebentar saja, lebih kurang sebulan tu saja. Lepas tu pindah ke Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Lepas tu pergi ke Maktab Perguruan Teknik Johor Bahru, Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur, Jalan Ceraso. Lepas tu ngajar 3 tahun setengah, sambung balik sekolah balik di Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru tahun 97. Saya kira kat situ. Lepas tu balik ke sini, ngajar di sini. Sebelum tu saya ngajar di Sekolah Menengah Taman Seraya Ampang, Selangor. Lepas daripada Maktab Teknik Kuala Lumpur. Ngajar 3 tahun setengah, sambung belajar. Lepas tu lepas belajar tu balik ke sini, iaitu sekolah yang saya sekolah dulu lah, sekolah saya sendiri. Sampailah sekarang. Saya daftar di sini 31 di bulan 1 bulan 12 tahun 1997. Berarti dah berapa tahun di sini? 22 tahun. Saya di antara orang yang lama di sini lah. Bersama dengan GMP tadi, Cikgu Fadilah, dengan Ham, adalah 2-3 orang yang lama di sini. Sebelum tu kerjanya saya pernahlah kerja sementara tu dulu sekejap dekat kerja
sambilan kan sementara dekat lembaga periksaan sebelum jadi cikgu kan. Nah, sebelum jadi masuk maktab tu. Lepas tu tak ada lah. Kan kerja kalau kerja sambilan selalulah. Apa-apa saja kerja yang agak-agak saya boleh cari makan kerja. Terutama dulu masa di Kuala Lumpur memang banyaklah kerja-kerja sambilan kan. Sebab sana kos tinggi. Setakat dulu lepasan maktab memang tak mampu nak mencari tu. Kiranya cikgu maktab tu dalam tahun berapa? Sebelum 90 tahun 80 85 bonus ni. Sebab saya gap tu lama tu. Saya habis SPM sebab 79. Terus masuk maktab lah. Tak, saya kerja dulu, kerja kilang, kerja. Lepas tu dah bosan masuk maktab. Itu yang sampai ke lembaga periksaan semua tu. Tapi tak ada semua yang permanent lah, semua sementara, kontrak sementara tak keluar. Bosan masuk maktab, lepas maktab ngajar 3 tahun, bosan juga, masuk balik belajar. Lepas tu 5 tahun saya sambung. Sekarang senang berapa tahun? 4 tahun kan. Dulu selesai walaupun kita dah ada diploma daripada maktab, sambung 5 tahun juga. 5 tahun? 5 tahun di UTM. Di UTM 93 pertengahan hingga 97. Itu pun saya ambil semester pendek tengah-tengah tu. Kalau tak boleh habis. Ada yang cuti 3 bulan tu, habiskan satu semester. Kalau tak betul-betul penuh dia berapa? 5 tahun bang, genap 5 tahun. Lama. Jadi saya kat sana 4 tahun setengah lah. Sebab saya buat satu semester banyak. Kalau tak saya habis 98 pertengahan lah. Sebab masuk 93 pertengahan. Habis 4 tahun. 4 tahun kan, 4 tahun lebih tu buat semester tengah-tengah tu. Macam mana? Kehendak saya macam tu. Perjalanan. Bila hidup saya. Okey. Bolehkah cikgu kongsikan isu pengurusan dan pentadbiran yang berlaku pada zaman dahulu, masa kini dan akan datang? Wow. Bagi saya pengurusan dan pentadbiran ni, kalau dulu dia agak tak cerewet, mudah sikit, tak rencam. Sebab dulu sekolah dia kata untuk belajar. Sekarang kita fungsinya mendidik untuk kehidupan dia. Kita bukannya untuk sekarang ni fokus utamanya bukan untuk sijil saja. Kita untuk dia jadi manusia. Jadi apa-apa saja kita kena didik lah. Kalau dulu periksa. Kan? Lepas tu lah senario sekarang pun mana ada periksa lagi tingkatan 3. Zaman saya SRP. Lepas tu PT3. Lepas tu PMR. Lepas tu PT3. PT3 dah tak ada periksa, dia cuma apa ni? Kerja-kerja khusus. Dia periksa juga tapi sekolah yang kendalikan. Tapi dia bukan sijil. Dia pentaksiran bilik darjah. Jadi rencam. Hari-hari apa yang budak buat kita kena rekod, kita kena tahu, kita kena tu. Perkembangan dia semua subjek, semua aspek sampai akhlak dia semua kita ada kena laporkan macam sumur tu kan. Macam dalam sekalian rekod SSDM, apa saja yang pelajar buat kita kena, kalau baik kita kata baik, kalau dia kata buat salah kita kena rekod dan buat salah. Dan dia akan timbul pada sijil dia besok sebab online ni. Sumur pun macam tu. Sebab sumur tu akan dapat membentuk peribadi dia kan. Jadi sekarang memang rencam. Dengan sekarang ni yang PA21 ni lagi, dan sekolah sini dipilih untuk TS25 lagi. Sangat penting. Sekolah transformasi tahun 2025. Maksudnya tahun 2025 semua sekolah akan jadikan sekolah transformasi. Dari aspek semua A sampai Z, cara dia belajar, cara fizikal. Sekarang ni kita kohort ketiga. Berarti kita tengah menyiapkan ni lalu untuk secara fizikalnya dulu aku. Sebab tu sekarang ni minggu depan ni pun kami kena buat pembentangan untuk apakah rancangan yang akan kita buat pada sepanjang tahun depan. Semua subjek, semua aspek, pukul lah, disiplin, semua kena. Apa kita nak buat tahun depan ni? Kalau yang PS25 tu
TS25 yang tu, TS25. Oh. Kalau PAK21 tu dia cara pengajaran pelajarannya dalam kelas. Berarti kalau PA21 tu dia banyak fokus pada budak. Terus berbudak. Fokus pada budak. Cikgu sebagai pembimbingnya, fasilitator kalau boleh kan. Tapi nak menuju ke arah tu sangat bukan sangat sukar lah, memang agak susah lah sebab kita nak aktifkan budak tu kan. Malulah budak. Kita tanya A, dia jawab B. Betul. Kita suruh buat A, dia buat B. Yang kita suruh dia tak buat. Yang tak disuruh dia buat. Itulah budak. Itu yang sangat susah kita nak terapkan lah. Tapi yalah, dah macam tu kendaknya kita kena sikit pelan-pelan, terpaksa juga kena terapkan. Kalau tak payah P21. Sebab akhirnya apa yang dia nak tengok, kemenjadian murid dengan sekolah berkualiti. Itu je tu. Fokusnya sekarang dua tu je. Kemenjadian murid itu tadi supaya manusia murid jadi manusia. Itulah matlamat. Itulah ya. Lepas tu sekolah tu mesti berkualiti. Itu yang saya kata tadi. Sekarang kalau dulu penilaian ni pada kertas mana sekarang dah ada PBPPP. Sekarang ni tengah sibuk lah PBP ni, hujung-hujung tahun penilaian bersepadu kan. Jadi daripada A sampai Z semua dinilai. Soalan seterusnya, bagaimana cara cikgu untuk mengendalikan dan memimpin dalam pendidikan? Ini ada tak ada, nak tak nak, kita kena ikut apa juga kehendak yang diturunkan di atas lah. Kita kena ikut SOP dia macam mana. Kalau kata kita lihat kursus, kita kena kursus. Lepas tu balik kita kena aplikasikan di sekolah kita. Macam itulah. Kalau kita nak pergi sendiri, nak apa cara kita sendiri, nanti tak sama dengan atas. Sebab acuan ni daripada atas kan. Kalau atas kata macam ni, nak tak nak kena buat lah. Sistem perubahan pendidikan ni kan. Berdasarkan pengalaman cikgu, apakah cabaran yang mengurus yang pernah dihadapi dalam pendidikan? Cabaran cikgu. Cabaran untuk saya. Cabaran untuk saya itulah. Apa cabaran terbesar cikgu Dalam sepanjang cikgu berapa tahun? 22. Saya dah daripada mula mengajar saya dah lebih 25 tahun lah. Ada 25. Tapi bagi saya yang pertama sekali adalah disiplin. Disiplin. Kalau bagi saya disiplin tu boleh dibentuk, boleh dikawal, semuanya selesai. Adakah disiplin di sekolah ni teruk ke baik? Taklah, setakat ni taklah sekolah ni dibandingkan dengan sekolah di Kuala Lumpur dulu saya lah. Sini lagi baik. Jahat degil-degil budak sini pun budak Melayu. Dia tak ni. Sebab sini satu patah Melayu kan. Tahun 1997 saya datang sini ada Cina. Ada Cina ramai, satu kali ada 3-4 orang. Tahun 2002 semua suruh pindah ke Tongkang. Sebab digalakkan tu sebab kita dari segi ni lah nak mengurus susah. Sebab kalau satu kelas tu ada seorang Cina, kita kena ajar dekat moral. Dah cikgunya rugi satu. Jadi dinasihatkan dia semua pindah ke Tongkang kan. Jadi semua kat Tongkang sekarang. Jadi di Medan ni kan semua ke Tongkang. Jadi kita senang sikit semua cuma agama Islam ni kan. Kalau tak susah. Satu kelas kena 2 cikgu, satu pendidikan Islam, satu moral. Itu satu disiplin. Yang kedua, kita nak mengubah sikit sikap. Kalau di kampung ni macam sini lah. Sikap bukan saja anak murid tu, ibu bapa dan masyarakat tu, nak supaya dia faham pendidikan tu sekarang ni macam mana tu yang kadang-kadang kita sangat suka nak laksanakan. Dalam dunia sekarang ni yang serba mencabar dengan timbulnya gadget-gadget ni kan. Dia cepat. Kadang-kadang budak lebih cepat, lebih dulu dapat maklumat daripada kita. Walaupun tu sahih tak sahih, dia dah cerita dulu. Tapi insya-Allah lah. So macam mana cikgu mengendalikan cabaran ni? Biasanya kita panggil
panggil, kita panggil untuk ni kalau yang ada masalah disiplin lah, kita panggil dia, kita bagi nasihat dia. Kan macam tu, sebab sekarang kan dah tak boleh. Kalau dulu masa saya sekolah selalunya rotan biasa, kan. Sekarang nak sentuh pun selalu tak boleh, kan tak kena, kan. Jadi apa ada level kita banyak kepada ni beri nasihat, kita bagi kaunseling, kita bagi, kita ajak dia bersama-sama kita. So sistem rotan tu dah tak ada dalam zaman ni. Tak ada. Ada pun kecuali yang memang tegar lah. Yang kesalahan tu memang kita tak boleh nak buat apa, terpaksa lah kita rotan. Tapi kebanyakannya memang kita nasihat, kita bimbing dia, bimbing dia supaya dia tak buat kali kedua dan sebagainya lah. Kali yang dah buat sekali tu memang tak boleh kata apa kan. Kita cuba cegah supaya dia tak berulang, dan juga tak merebak. Biasanya itulah, kadang-kadang kita terpaksa, yalah, bukan asingkan, kita alihkan kelas dia supaya dia tak sama dengan klik dia tu. Maksudnya cikgu asingkan lah. Geng Geng yang satu geng tu yang memang dia jadi kepala hantu tu. Macam senang macam tu lah. Kita asingkan. Bukan asingkan kita hukum dia tak, supaya dia tak sentiasa bersama. Iyalah. Dia kalau budak-budak, kalau dia ada geng, macam-macam dia buat. Itu salah satu kaedahnya lah kita buat. Macam tu lah kita bawa dia. Okey, katalah 1A, ni 5 orang ni memang terjal ni. Dia selalu ke sana sini, selalu buat apa ni, buat benda-benda yang tak boleh sepatutnya kan. Kita asingkan lah. Bukan kita tak bagi dia belajar. Cuma kita okey, awak pergi kelas sana, duduk sana. Adakah kaedah tu mengurangkan nampak gaya? Sebab menjadi dia lah. setakat ini okey. Sebab bila dia kurang kawan dalam kelas tu, dia kurang nak lepas tu kita bagi dia mentor, kawan-kawan yang lebih baik lah untuk bawa dia bersama. Kalau dulu senang, dulu kita rotan habis. Sekarang tak boleh mak bapak ni. Masa saya di Ampang dulu macam tu juga, senang. Lagi kalau mak bapak di Cina, cikgu rotan je cikgu, dia kata macam tu Cina. Tapi sekarang mak bapak nak cuit anak dia pun bagi. Cikgu Itu cabaran tu. Cikgu tu pasal parents kan ni, ada juga cikgu cakap mengubah sikap tu. So macam mana cikgu? Yalah, maksudnya yalah, kita terangkan bahawa sekarang ni pendidikan perlukan itu, perlukan ni kan, perlukan kawalan. Jadi kita biasanya, saya orang kampung kan, duduk dengan dia orang, bila jumpa di masjid ke, dia ada masuk surat ke, ada kedai kopi ke, kita cuba cerita lah. Cerita di masuk PIBG ke, kita fahamkan dia. Bukan kita nak mengajar dia lah, kita mengajar dia, kita cuma nak fahamkan dia. Sembang-sembang biasa macam tu ya. Tapi alhamdulillah kadang-kadang kan dia bertindak cepat. Ya cikgu betul, kami tolong. Contohnya macam kalau kita jumpa dengan ketua kampung ke kan. Lepas tu sekarang ada kan yang apa namanya, mau pakat tu kan. Ketua kampung saya panggil ke sekolah. Kita panggil, kita bagi keterangan, tolong untuk aktiviti sekolah dan sebagainya. Dulu ada PIBJ satu, sekarang kita ada lagi satu lagi, lupa saya. Kira dua mesyuarat. Dia ada dua macam dua jabatan. Satu PIBJ, satu lagi Masyarakat. dengan masyarakat, dengan pemimpin masyarakat tu. Perbezaannya? Sama juga. Dia tu cuma PIBG tu kumpulan dia untuk anak-anak dia yang sekolah ni kan. Yang ni tak, ini kita untuk dengan masyarakat sekeliling. Balai polis pun, ketua kampung, macam tu. Apa nak istilah dia? Lupa lah saya. Alamak. Bagusnya lah cikgu, kita sambung lah nanti. Tak apalah. Okey, apakah harapan cikgu terhadap pendidikan negara pada masa kini? Harapan saya kan, kalau saya lah, saya cikgu tak nak. jujur je. Ya, saya jujur. Saya tak nak sekolah yang berasing-asing ni. Maksud cikgu? Maksud saya ada sekolah jenis kemasan Cina, ada sekolah jenis kemasan Tamil, ada sekolah kesendirian Cina, kan? Sebab bila itu berlaku, masing-masing nanti kalau sekolah Cina dia akan bawa budaya dia macam tu. Kita kat sini bawa. Jadi kita nak
menyatu padukan tu sangat susah. Bagi saya lah, begini pendapat saya. Kita tertinggal dari situ. Kalau kita tengok Indonesia kan, dia ada Pancasila dia kan, semua satu bahasa, semua gunakan nama yang sama. Cuma kita silap yang tu dulu masa zaman dipindah membuat perlembagaan tu dulu, kita benarkan sekolah kebangsaan Cina. Jadi sekarang dah jadi agak sukar. Jadi itu perpaduan lah. Nak bentuk perpaduan tu susah. Kalau itu boleh dilaksanakan lah, semua satu aliran saja. Ada kebangsaan bahasa Melayu je semua. Bagus. Siapa kata bahasa ibunda tak boleh maju? Jepun? Dia cakap bahasa Jepun kan? Mana dia cakap bahasa Inggeris? Kalau negara Eropah macam tu, kalau bahasa dia. Kecuali yang tiga antarabangsa tu, Perancis, Inggeris kan? Dengan Perancis, Inggeris, satu lagi bahasa apa? Jerman kan? Jerman. Spanyol. Perancis, Inggeris, alamak. Orang tua ni lah lupa dah. Tapi tak apalah, nanti awak cerita Dia ada tiga bahasa tu, saya lupa. Yang pula awak live kat situ kan. Tak potong. Potong edit kan. Okey. Macam mana nasihat tuan individu yang bergelar pemimpin dalam pendidikan? Untuk nasihat kepada nasihat cikgu. Saya nak bagi nasihat, nanti dia kata saya lebih besar daripada dia. Tidak. Jadi cuma harapan saya kan dia lah kepada pemimpin tu kan. Jadikan pendidikan ni satu wadah untuk menyatupadukan rakyat kita. Itu je. Kalau dia boleh buat tu, berarti ada program ni lah yang saya kata. Contohnya tadi, sekolah satu aliran. Contohnya kan. Itu. Melalui situ kita boleh gembling semua lah. Sekolah satu aliran tu. Jadi pemimpin tu mesti berusaha lah ke arah tu. Dia dah ada kuasa, dah bagi mandat kan. Jadi dia kena tengok masa depan. Sebab kalau bagi saya lah sekarang ni, walaupun kita ni Melayu ramai, sekarang kita ketinggalan lagi kan. Kita ketinggalan lagi dari segi apa pun. Dulu kita ada pegang satu politik, sekarang politik pun kita dah Dikuasai orang lain. dikuasai orang lain. Walaupun dekat atas kita pun PM kita Melayu tu Melayu, tapi pun saya tengok pun menterinya yang berkuasa, yang bercakap selalu orang Cina. Tengok Menteri Kewangan betapa berkuasanya dia. Bila kita tengok baca-baca tu, semua cakap dia kan. Itu politik lah kan. Yang saya harapkan ni dalam pendidikan ni, supaya dia dapat membentuk, merangka supaya dunia pendidikan ni dijadikan alat untuk bersatu, menyatukan rakyatnya. Kalau rakyat bersatu, semuanya settle. Itu je. Tak kira lah dia Cina ke, dia Melayu ke, dia India ke, sebenarnya dia boleh tak faham antara satu sama lain. Boleh tak toleransi. Yang kata ini saya berkuasa sebab saya ada duit. Itulah, payahlah. Macam sekarang ni kan, mentang-mentang lah dia ada duit, bagi saya lah, dia boleh cakap apa saja. Dia berkuasa Jadi tak sedap lah. Bagi saya dah melencong, dah lari untuk kita duduk aman. Sebabnya kita yang satu-satu dunia yang hidup bermacam-macam bangsa kan, hidup dalam muhibah selama ni 60 berapa tahun kita merdeka. Sekarang ni dah nampak bibit-bibit nak bergaduh je. Lah kita tak boleh buat apa, kita diam kan. Harapan saya lah, khususnya menteri-menteri pendidikan kan. Pendidikan tu orang Melayu kan. Sebab yalah, yang saya nampak dia hanya tukar satu je, warna kasut. warna kasut. Yang lain sebelum nampak itu semua dah dari dulu tu. Macam PA25, macam PAK21 dah rancangan awal dulu. Dah kita tinggal sambung je. Maksudnya dalam sistem pendidikan dia dah ada. Tak nampak. Cuma yang dia kata dia ada desakan daripada pemimpin Cina, dia nak nak pengiktirafan UEC tu, sijil tu. Itu bagi saya satu yang tak kena lah. Sebab masa sekolah rendah dia nak asing-asing. Lepas tu dia guna modul asing.
Tapi bila dah sampai atas, kenapa dia nak sijil pengetahuan? Kan? Itu yang saya tak suka. Gunakanlah sijil awak sendiri. Kan? Untuk awak sendiri. Yang ni masuk dalam sistem Malaysia punya. Kita sistem dah ada satu sistem kan macam ni. Awak nak ke sini, awak mesti dari sini mesti kan. Dia duduk kat sini. Tapi bila dah sampai sini dia nak masuk. No, dia dah tinggalkan lama sistem kita ni. Itu bagi saya tak adil lah, tak adil. Dia boleh masuk. Nanti bila bagi tu bahasa Melayu pun tak kerti. Betul. Bahasa Melayu. Paling penting bahasa Melayu kan, bahasa kebangsaan kan. Bahasa kebangsaan tu dia mesti Fasih lah. fasih. Ini nak cakap pun tak kerti ni. Sistem kerajaan kita kan dulu nak kerja mesti dapat kepujian bahasa Melayu. Ini kalau dia boleh masuk tu dia iktiraf, pengsan. Tak boleh nak tahu. Kat universiti pun sama. Orang dia je ramai. Habis? Dia orang akan duduk sekelompok. Itulah bagi saya lah kan. Tapi yalah, apa-apa hal pun mungkin ada perancangan yang kita tak tahu lagi kan, tersembunyi. Tapi harap-harap macam tu lah. Yang saya katakan tadi, dunia pendidikan jadikan satu instrumen untuk menyatukan Malaysia supaya kita boleh hidup aman, sejahtera. Itu je. Taklah si Acong fahamannya lain, Ramasamy fahamnya lain, Ahmad fahamnya lain. Dulu saya ingat lagi masa saya sekolah ada satu Ali, Ahmad dan Ramasamy. Itulah 3 orang watak dalam teks. Ali, Ahmad dan Ramasamy. Ali, Acong, Ramasamy, 3. Satu Cina, satu Melayu, satu India. Panjang pokok duri, rambutan dah apa. Ingat lagi Nama famous lah. nama famous tu. Ali, Acong dan Ramasamy. Kalau perempuannya Meling, Kumari, Salma. Itu nama formula dia lah. Saya sekolah lama dah dan pimpinan. Dengan dia kat sini Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun setengah. Tahun 2022 sebenarnya dah. Anak murid saya pun dah ngajar kat sini. Oh. Dan kat sini saya dah jadi datuk lah. Yalah, anak murid saya dah jadi mak kat sini. Kan? Lepas anak murid anak. Kan? Saya datuk lah. Ramai. Dekat 10 orang. Anak murid saya kat sini. Ramai anak lah kat sini. Okay lah, alhamdulillah. Dulu saya ngajar kat bandar tu. Tapi kat bandar cabarannya lain. Ya. Cabaran lagi besar. Cabaran lagi besar. Lagi dia 3 bangsa kan. 40% Melayu. Kan? 40% India, Cina, 20% India. Oh, maksudnya 40. Iya, 40%. Maksudnya Cina sama-sama. Ya, dia pekan. Dia pekan. Oh, pekan. Dia pekan di Ampang tu pekan. Sekolah baru juga, Taman Seraya. Saya datang sana. Sekolah tu belum ada penumpang lagi. Lepas tu saya tahun kedua baru ada bangunan sendiri. Sekolah menengah Taman Seraya. Saya datang sana, ingat lagi kawan-kawan saya orang Johor ada 4 orang semua. Yalah, baru-baru keluar dari maktab tu. Itulah penggerak dia. Setakat ini sahajalah wawancara. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk Cikgu Mat Ya, yang sedia sama-sama. Meluangkan masa kami untuk wawancarakan. Yalah, minta maaf lah ya kalau apa yang saya jawab tadi Kami- tidak menepati kami berbesar hati. tak menepati apa yang dikehendaki. Alamak cikgu ni saya nak ni jawab ni pula. Kami berbesar hati. Sebab ialah kita tak boleh membaca apa sebenarnya orang tu nak. Kan? Saya selalu cakap dengan budak-budak. Kalau lah saya boleh baca hati apa yang awak fikir tu kan, agaknya saya tak boleh hidup. Kenapa cikgu? Ialah saya cakap kat sini ngajar, awak kat sana berangan dengan lain. Saya tahu semua awak cakap. Mana nak hidup? Itulah keunikannya kita manusia. Supaya kita boleh saling bantu-membantu. Yalah, terima kasihlah. Ni semester berapa ni? Semester berapa? Semester 2. 2.